kami mengalung-alungkan kedatangan ahli-ahli kumpulan LRT Tubuhan Akan Pesara kita pada pagi ini untuk menyambut ulang tahun pertama tubuhan kumpulan LRT. Untuk pengetahuan anak-anak sekalian, kumpulan LRT ini ialah satu kumpulan di alam maya di Facebook. Saya juga jadi ahli LRT ini sebagai seorang pesara. Jadi pada bulan Ogos tahun lepas, hujung bulan Ogos, Tuan Haji Mansur ada mulakan pantun-pantun di Facebook. Jadi waktu itu saya dalam perjalanan ke Saudi. Saya dari Saudi bagi cadangan kepada beliau untuk membuat satu grup di Facebook, FB, supaya lebih ramai rakan-rakan yang besar dapat bersama berpantun di alam maya. Jadi dengan itu dia telah menubuhkan satu laman LRT namanya di Facebook, di mana ahlinya terdiri dari pesara-pesara di seluruh Malaysia ni. Tapi kami tidak mengenali antara satu sama lain. Jadi cuma aktivitinya ialah berpantun. Setiap hari berpantun. Setakat ini ada lebih kurang 900 lebih ahli. Setiap hari ada lebih kurang 100 ke 200 pantun dalam dimasukkan, dimuatkan dalam laman ini. Jadi kalau 365 hari dah berapa ribu pantun tu? Kali kalau 100 pantun kali 365 dekat 36,000 pantun dah dalam Facebook. Jadi kalau you masuk dalam Facebook LRT ini dapat tengok pantun-pantun. Ya. Jadi ini ialah untuk mengisi masa lapang pesara-pesara dan juga untuk mengaktifkan minda awal pesara. Jadi untuk pengetahuan ahli-ahli LRT sekalian, Rumah Bakti ini telah didirikan lebih kurang 30 tahun yang lalu, diasaskan oleh arwah Datuk Seri Harun Idris, Menteri Besar Selangor dulu. Dan tubuh ini merupakan sebuah NGO. Dan pada waktu masa ini kita dah ada lebih kurang 82 anak-anak di sini. Di luar sana selepas SPM ada lebih kurang 30 lagi ikut pelajaran lanjutan di IPDA atau Pusat Kemahiran. Dan semua kos-kos ini ditanggung oleh pertubuhan. Dan setiap bulan kami harus membelanjakan sekitar RM100,000. Bayangkan setahun lebih kurang 1.2 juta ringgit. Kerajaan cuma membantu kita lebih kurang RM100,000 setahun. Jadi kita terpaksa mencari dana kita sendiri. Dan apalagi baru-baru ni ada kemalangan kebakaran di Asrama Putra kita sebelah sana. Jadi kita terpaksa mencari dana-dana untuk menampung perbelanjaan di sini. Saya tak nak bercakap lebih panjang dari berkenaan Rumah Bakti. Kita ada video, sekejap lagi kita tayangkan video Rumah Bakti. Dan sebab ini ialah majlis pantun, saya nak bagi pantun sikit pada ahli-ahli LRT. Pangkal pohon ditutup papan, kerat papan dengan gergaji. Selamat menyambut ulang tahun kami ucapkan. Semoga tahun depan datang lagi. Kalau ada padi dipilih, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada rezeki lebih, ulurkanlah sumbangan ke Rumah Bakti. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالفوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز
الدين Membesar tanpa bayangan ayah, melalui liku-liku kehidupan tanpa belayan kasih sayang seorang ibu, perjauhan dari keluarga dan sanak saudara. Itu hanya sebahagian pengorbanan jiwa yang terpaksa ditempuhi anak-anak ini. Selami hidup anak-anak yatim di rumah bakti Hulu Kelang, Selangor, agar Anda menjadi insan yang prihatin dan lebih memahami. Bagi 130 anak-anak yatim berusia antara 7 dan 18 tahun ini, setiap hari dimulai dengan penuh rasa kesyukuran. Syukur ke atas nikmat yang diberi. Syukur kerana masih ada yang menyayangi dan mengambil peran. Kewujudan rumah perlindungan bagi anak-anak yatim ini direalisasikan pada tahun 1976 apabila pengasasnya Allahyarham Datuk Seri Harun Idris dan isteri Datuk Seri Salmah Sulaiman menubuhkan pertubuhan pendidikan anak-anak yatim negeri Selangor atau lebih dikenali Rumah Bakti Hulu Kelang. Dalam masa yang sama, dengan sokongan padu Sultan Selangor, almarhum Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, dan kini ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Sarafuddin Idris Shah selaku penaung, Rumah Bakti Hulu Kelang terus-menerus membuka pintu kepada anak-anak yatim, khususnya dari negeri Selangor, sejak lebih 30 tahun yang lalu, demi untuk membesar serta membimbing mereka. Pengurusan Rumah Bakti diterajui oleh ahli jawatan kuasa Rumah Bakti Hulu Kelang yang berpegang kepada prinsip-prinsip jujur, amanah, telus dan berfikiran jauh, dan menjadi mentor kepada penghuni Rumah Bakti di bawah program Mentor Menti. Diketuai pengurusinya yang berbahagia Datuk Muhammad Fahmi Ibrahim. Mereka yang melaksanakan amanah ini mempunyai berbagai latar belakang profesional. Masing-masing mencurahkan segala khidmat dan masa secara sukarela. Tanggungjawab yang dipikul bukan sekadar mendidik, melindungi dan membimbing, malah langkau lebih daripada itu. Kerana kaki tangan di sini adalah sebagai mereka lah ibu, mereka lah ayah, dan mereka juga adalah sahabat akrab kepada anak-anak yatim ini. Di samping itu, segala keperluan tempat tinggal, pakaian, makan minum, pelajaran, riadah, semuanya diuruskan pihak pengurusan, kaki tangan dan pendidik yang nyata sangat komited. Matlamat kami melahirkan insan-insan yang mampu berdikari di samping menjadi insan yang dinamik. Semenjak ditubuhkan, telah ramai anak-anak didikan Rumah Bakti Hulu Kelang berjaya di dalam hidup mereka dan menjadi contoh kepada adik-adik yang masih berada di sini. Terlalu banyak pengajaran yang saya dapat praktikkan di sini. Selama lebih 5 tahun saya di sini, saya akan menyumbangkan tenaga dan usaha saya untuk membantu mereka yang saya anggap adik-adik saya sendiri ini. Hal-hal berkaitan dengan duniawi dan keagamaan amat dititik beratkan. Saya dan bekas pelajar yang lain amat berterima kasih dengan pengalaman yang telah diberikan sepanjang kami berada di sini. Yang mana kami percaya pengalaman yang diberikan mampu menyediakan kami untuk berhadapan dengan dunia yang amat mencabar, terutamanya ketika waktu ini. Masa berlalu, keadaan berubah. Seiring dengan peredaran masa dan perubahan suasana sekitar, setelah lebih 30 tahun beroperasi, Rumah Bakti Hulu Kelang gagah mengorak langkah lebih progresif dalam melahirkan produk rumah bakti yang berwawasan, berhemat
dan beriman. Atas kesedaran ini, maka tercetuslah program perubahan yang dikenali sebagai Gelombang Bakti. Objektif utama Gelombang Bakti ialah untuk membina modal insan yang cemerlang dari kalangan anak-anak yatim penghuni rumah bakti Hulu Klang demi untuk menghadapi masa depan yang lebih mencabar. Antara strategi asas Gelombang Bakti adalah menerapkan nilai-nilai murni yang melambangkan sifat-sifat terpilih, menyediakan prasarana selesa dan selamat yang mampu membantu perkembangan dan pembangunan fizikal dan mental anak-anak. Memantapkan struktur organisasi dan meningkatkan kualiti pengurusan serta komitmen kaki tangan. Atas dasar ini, di bawah program Gelombang Bakti, Rumah Bakti Hulu Klang telah melalui beberapa peringkat perubahan, baik pulih dan juga turut menjalinkan hubungan kerjasama dengan universiti dan IPTA tempatan. Umpamanya, proses baik pulih tempat tinggal dan pengasuhan dengan perbelanjaan sekitar RM800,000 pada awal tahun 2007. Peningkatan kemudahan kutub kanah dengan kerjasama Kolej Politek Mara, menjadi anak angkat Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia dalam menentukan kualiti alam sekitar, kesihatan dan pemakanan. Sebagai persediaan untuk menampung pertambahan jumlah penghuninya di masa akan datang, adalah sangat penting untuk meningkatkan kemudahan dan prasarana yang lebih kondusif. Perancangan yang telah dibuat mempertingkatkan suasana pembelajaran yang selesa, di samping membangunkan keupayaan mental dan fizikal, antara lain termasuk pembinaan surau. Dewan serbaguna bagi keperluan beriabah, asrama, dewan makan, dapur, kuartus kaki tangan, dan pembesaran dan baik pulih bangunan yang sedia ada. Kami Jawatankuasa Takbir Rumah Bakti Hulu Klang ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah memberikan sokongan kepada kami untuk memberikan pembelaan kepada anak-anak yatim yang ada di Rumah Bakti selama ini. Memandangkan usia Rumah Bakti ini sudah meningkat 30 tahun dan pembangunan di sekitarnya begitu pesat sekali, kami memikirkan telah tiba masanya bagi kemudahan-kemudahan di kawasan ini dipertingkatkan bagi membolehkan anak-anak ini hidup dengan lebih selesa. Sokongan dan bantuan tuan-tuan dan puan-puan sangat-sangat diharapkan, dan sokongan dalam bentuk wang ringgit untuk membangunkan semula kompleks di rumah anak-anak yatim Rumah Bakti Hulu Klang ini sangat-sangat dihargai. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang selama ini memberi sokongan kepada kami, dan diharap sokongan ini akan berterusan. Sebagai penderma, anda dipelawa untuk menghantar wakil untuk memeriksa perjalanan operasi dan pengurusan keuangan Rumah Bakti Hulu Klang untuk memastikan perbelanjaan dibuat secara betul dan telus. Anda juga digalakkan untuk memberi saranan dan teguran pada bila-bila masa demi untuk memajukan Rumah Bakti Hulu Klang. Anak-anak yatim, umpama anak-anak kita juga, adalah menjadi tanggungjawab kita sebagai masyarakat penyayang menjaga kebajikan anak-anak ini agar mereka menjadi aset kepada agama, bangsa dan negara. Oleh itu, bantulah kami untuk membantu mereka. Kami mengharapkan dan memerlukan sumbangan anda.
Tuhan